الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini Allah hidupkan kita dan memulakan hari kita dengan sujud pada Allah. Perbuatan sujud pada Allah ni di antara perintah-perintah awal yang Allah perintahkan sebelum adanya langit bumi, sebelum adanya manusia. Dan perkara sujud ni dia tidak berlaku di dunia, dia berlaku dalam syurga Allah. Bila mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat Allah, usjudu li Adam, sujudlah kamu. Walaupun perbahasan para ulama kata sujud tu makna tunduk hormat, yang bukan sujud sebagaimana sujud dalam sembahyang. Tetapi Allah perintahkan di antara perintah-perintah awal pada makhluk ialah untuk sujud, yakni hormat pada Adam AS kerana perintah Allah. Dia ada dua perkara. Pertama perbuatan, yang kedua ketaatan. Perbuatan sujud itu, dia kenapa sujud ni merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala. Orang yang melakukan mentaati perintah Allah, dia melakukan perbuatan sujud ataupun perintah-perintah yang lain, berarti dia telah patuh kepada arahan Allah. Satu. Yang kedua, dia buat, dia laksanakan perbuatan tersebut. Taat satu bab, di mana kita tidak boleh engkar, tidak boleh durhaka pada Allah Ta'ala, kena taat pada Allah 100%. Tetapi di antara golongan yang taat perintah Allah, yang dia beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi ada yang tak buat, ada yang tak semayang. Dia bukan tak tahu semayang tu wajib. Ada yang minum arak, bukan tak tahu bahawa arak tu haram. Dia ambil rasuah, bukan dia tak tahu rasuah tu tak elok, dia tahu. Maka kenapa dia buat demikian? Kenapa dia langgar perintah tersebut? Dalam ayat ni Allah sebut aba wastakbara. Satu, dia tak nak patuh perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, dia sombong. Iblis ni dia satu, dia tak nak patuh. Allah suruh, dia tak nak patuh. Satu lagi, dia rasa dia besar. Kenapa nak sujud pada Adam? Dia rasa dia lebih mulia. Baik. Padahal yang suruh ni Allah. Bila yang suruh ni Allah, jangan tengok besar ke kecil perintah tu. Tapi tengok siapa yang suruh. Sepatutnya bila Allah yang suruh, jangan petikai kecil ke besar ke perintah tu. Kenapa Allah suruh? Bila Allah yang suruh, maka sifat hamba taat je, buat je. Bukan cari jalan, tak boleh buat, kita masyarakat majmuk, kita tak boleh buat, kita ni begini, kita kalau tak menipu payah nak maju, kalau kita tak rasuah kita payah nak buat projek. Tak betul. Sebab hamba ni bila dia dengar perintah, maka tanggungjawab pertama ialah taat. Sebab tu kita dipanggil hamba. Bukan tuan, bukan majikan, bukan pekerja, bukan kuli, tapi kita hamba. Kita dengan Tuhan ni dua je. Dia Khalik, yang kita makhluk. Maka bila sebagai hamba, apa sifat hamba? Kenapa disebut Allah Ta'ala sebut manusia ni sebagai hamba dia? Nabi-nabi pun dia sebut hamba Allah. Subhanallazi asra bi'abdih. Allah guna istilah hamba. Nabi Muhammad tu Allah sebut hamba dia. Semua makhluk ni hamba Allah. Hamba lain, kuli lain. Kalau kuli pekerja tak puas hati, kita boleh buat demonstrasi tuntut kenaikan harga, kenaikan gaji. Tak puas hati lagi, kita boleh berhenti kerja lain. Tapi kita ni hamba. Bila sebut hamba, hakikatnya kenapa? Kerana hamba ni tak ada apa-apa. Cuma kita ni lahir dalam keadaan sistem perhambaan dah tak ada. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya hamba. Kalau sekiranya kita tengok cerita-cerita lama, filem-filem lama, bila sebut hamba ni berarti tak ada apa. Betul-betul 100% hidup dia bergantung pada Tuhan dia. Dia tak boleh miliki harta, dia tak boleh buat apa pun, semua sekali. Bahkan hamba, tuan dia boleh bersama dengan dia, melakukan hubungan kelamin dengan dia tanpa kahwin.
Ya. Tu hamba dalam. Tapi bila anak tu merdeka. Ya. Tapi makna hamba ni kita tak miliki apa-apa. Hakikatnya kita tidak miliki apa-apa. Yang kita ada ni sekadar pinjaman. Ya, barang pinjam. Kenapa? Siapa yang bagi? Tuan kita yang bagi. Siapa? Allah Ta'ala. Allah bagi pinjam mata, Allah bagi pinjam telinga. Siapa masa Allah nak ambil, Allah ambil. Ya. Baju kita, pakaian kita, harta kita, Allah bagi pinjam. Isteri kita Allah bagi pinjam. Anak kita Allah bagi pinjam. Pangkat kebesaran apa semua pinjaman. Allah bagi pinjam sekejap. Untuk apa Allah bagi pinjam? Allah nak test. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah nak uji dalam ramai-ramai yang dapat pinjaman daripada Allah ni, ada orang yang pinjam betul-betul dan dia guna betul-betul, dia manfaat betul-betul pinjaman tersebut, lalu dia menjadi orang yang paling berjaya. Ya. Macam kita buat pinjaman, ada orang buat pinjaman 10,000 di bank. Ya, buat meniaga, modal meniaga. Ya, kemudian makin besar, makin maju. Dia manfaat betul pinjaman tersebut. Tapi ada orang dapat pinjaman 10,000, pertama beli kereta dulu, yang kedua nikah seorang lagi, ya, kemudian mula. Ya. Sebab dia rasa duit dia banyak, maka dia tak tahu hakikatnya barang ni barang pinjam. Sampai masa kena bayar, sampai masa kena pulang balik. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, bila kita hamba, kita tahu ni tuan, bukan aku punya ni. Ini tuan yang aku bagi pinjam. Ya. Sebab itu hakikat ini menyebabkan kita lahir dua perkara. Pertama, kita ni patuh, ya, pada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam ayat yang saya ambil pagi ni, surah Al-Waqiah, Allah Taala sebut, ya, bila berlaku hari kiamat ni, ya, pada waktu itu, ya, berlaku satu perkara. Allah sebut khafidatun rafi'atun. Khafidatun, yakni kiamat itu menyebabkan orang yang, ya, jatuh daripada tempat yang tinggi, dia akan jatuh ke bawah. Rafi'atun, orang duduk bawah diangkat, dimulia oleh Allah. Ya, satu hari akhirat, ya Allah Ta'ala sebut, hari tersebut orang yang mulia, yang hebat, yang disanjung, yang dipuja, yang dihapus mata dunia ni, belum tentu dia macam tu di hari akhirat. Ya. Kadang-kadang orang yang mulia, disanjung, dia hebat tu, kalau dia tak beriman dengan Allah, syirik pada Allah, kufur pada Allah, dia akan jatuh hina. Ya, dihina oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah sebut orang yang mulia, yang beriman dengan Allah, mungkin dunia dia kena hina, kena seksa, harta dia kena rampas. Ya, macam kita tengok di negara Islam. Ya. Apa yang tak buat, habis kena kerak, kena gergaji kepala hidup-hidup, kena bakar hidup-hidup. Ya, kena seksa. Ya. Dia perkosa oleh 40 orang tentera sampai mati. Ya. Berbagai penderitaan yang ditanggung. Tapi kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala, mati dia, maka dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya. Khafidatun rafi'atun. Orang yang mulia jadi hina, orang yang hina jadi mulia. Atas dunia ni orang gila hina. Orang gila hina. Ya. Jalan, tak ada siapa nak buat menantu. Ya. Tak ada siapa nak berkawan dengan dia. Kita borak dengan dia pun orang kata, ya, sepupu dia lah tu macam dia lah. Ya. Ya, jadi kita itu atas dunia. Ya, walaupun kita perhati hakikat manusia yang gila ni, ya, dia ada istimewa dia. Atas dunia pun dah banyak istimewa yang kita tengok. Ya. Pertama, kita tak dengar orang gila ni kena COVID-19. Ada tak? Ada tak orang gila kena COVID? Tak ada. Orang gila kena denggi ada tak? Tidur merata-rata. Jalan baju tak pakai. Ya. Orang gila ada sakit perut tak? Dia makan dalam tong sampah, dia kutip merata-rata. Cuba kita buat. Kita makan tu hospital. Tapi kita tengok dia biasa je, tak ada apa. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak kenal ahli syurga, itulah ahli syurga. Ya. Kalau tuan-tuan nak bersahabat dengan ahli syurga, orang gila tu ahli syurga. Orang gila tak ada taklif, dia tak ada kewajipan, tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib apa-apa. Mati dia terus masuk syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tak masuk syurga? Ni ada salah satu, banyak lagi ruang kosong. Salah satunya orang yang hilang akal. Yang hilang akal. Orang ni, sebab tu kalau tuan-tuan nak tengok ahli syurga yang berjalan, yang hidup, yang bercakap atas dunia, tengoklah orang gila. Kalau dia mati dalam keadaan begitulah.
Jadi tak apalah nak sebutnya, itu atas dunia yang kita boleh tengok. Tetapi orang beriman ni, dia nilai kemuliaan dia bukan duduk pada zahir yang kita tengok dia, tapi duduk pada amalan dia. Maka amalan orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah amalan yang dia lakukan kerana dia ada pertimbangan akhirat. Apa pun dia buat pun dia teringat akhirat, dia teringat soal mati dia. Apa dia buat pun dia akan teringat soal mati dia. Mesyuarat nak buat keputusan, dia akan fikir, aku ni mati di akhirat esok ni, aku ni akan mati, Allah akan tuntut di akhirat. Semua dia buat tu dia ada pertimbangan akhirat. Orang nak bagi duit, halal haram dosa pahala, dia ambil kira, bukan kira banyak. Duit ni sampai kiamat pun tak tahu mana cukup. Tetapi hakikat sebenarnya lebih pada apa yang keperluan, habis tak ada apa. Itu je. Jadi yang tamak sangat sampai nak rasuah ni kadang-kadang bukan orang bawah. Kadang-kadang orang yang ada jawatan, orang ada kedudukan, dengan gaji dah besar-besar kadang-kadang. Kenapa? Kerana ketamakan. Jadi ketamakan tu, sebab tu Islam datang, dia mengubah konsep, dia mengubah nilai, erti nilai hidup ni. Islam datang mengubah erti hidup. Hidup ni untuk apa? Kita buat ni untuk apa? Dia mengubah. Pertama, kemuliaan. Dia mengubah nilai mulia. Nilai mulia bukan duduk pada pangkat, bukan pada jawatan, bukan pada kedudukan, bukan pada harta yang banyak. Nilai kedudukan dia, kemuliaan dia duduk pada takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun nak nilai seseorang tu, ambil penilaian Allah. Jangan ambil penilaian manusia. Bila penilaian manusia, oh ni pangkat, kedudukan dia, jawatan dia, harta dia yang banyak, pengaruh yang kuat. Tapi takwa ada ke tidak? Kadang-kadang setengah tu keimanan, beriman ke tidak? Maka kerana itu, setiap manusia Allah Ta'ala letakkan kedudukannya atas dunia dan kedudukan di hari akhirat. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila berlaku kiamat, Allah kata wa kuntum azwajan salasah, kamu akan dipecahkan per 3 kumpulan. Akhirat besok kita ramai-ramai ni, Allah Ta'ala akan pecahkan kita pada 3 kumpulan, 3 grup. Ashabul yamin ma ashabul yamin, kumpulan belah kanan. Alangkah hebatnya, alangkah mulianya, alangkah bagusnya, alangkah hebatnya darjat kumpulan yang kanan, iaitu yang beriman dengan Allah Ta'ala, bertakwa pada Allah Ta'ala, tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Wa ashabus shimal lima ashabus shimal, kumpulan belah kiri, alangkah hinanya dia, alangkah celakanya dia, alangkah teruknya dia, alangkah dahsyatnya kedudukan mereka yang belah kiri, yang kafir pada Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, syirik pada Allah, hidup dengan maksiat pada Allah. Ini 2 kumpulan. Maka mari satu lagi kumpulan, kumpulan dipanggil kumpulan al-muqarrabun, kumpulan yang dekat dengan Allah Ta'ala, kumpulan hampir dengan Allah Ta'ala, iaitu dalam kumpulan kanan yang beriman tu diambil satu lagi kumpulan, dikeluarkan yang terbaik, guru yang terbaik dalam beriman tu, generasi yang paling baik, manusia paling baik, ketakwaan paling baik, diletakkan asing. Kumpulan belah kiri satu kumpulannya, tapi kumpulan kanan dia asingkan. Ulaika humul muqarrabun. Siapa dia? Iaitu orang yang melakukan kebaikan, berlomba-lomba, berebut-rebut membuat kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im, iaitu orang yang berebut, yang berlomba melakukan kebaikan. Generasi yang kanan ni, ashab golongan al-muqarrabun ni, ada tak zaman kita? Ada. Pasal apa? Sebab bila Allah Ta'ala sebut mereka yang muqarrabun ialah golongan yang berlomba, berebut nak buat baik, bermakna siapa-siapa saja yang buat baik, maka yang beriman kumpulan kanan. Tapi dalam yang berebut membuat kebaikan, maka tentu nilai tak sama. Orang sembahyang sah pertama dengan sah kedua lain di akhirat besok. Orang yang sembahyang sunat dengan tak sembahyang sunat lain. Orang yang istighfar, yang menjaga selawat. Ada orang kadang-kadang jaga selawat, tiap-tiap malam dia selawat tak kurang pada 100 kali sehari. Dijaga selawat dia. Tentu tak sama dengan orang yang tidak berselawat. Maka demikian juga amalan-amalan. Jadi oleh kerana itu kita ni jangan tengok orang lain, tengok kita. Sebab orang lain ni boleh jadi dia tak beramal banyak, tak apalah, sebab mungkin dia sedekah banyak, mungkin dia amalan lain yang kita tak nampak.
Sebab tu kadang-kadang kita membandingkan kebaikan seseorang itu, ya, lalu kita merasa bahawa kita buat ni rasa cukup dah. Ya, sebab manusia besok di hari akhirat bila bangkit tu sekalian, masing-masing bawa amalan masing-masing. Ya, suami bawa amalan dia, isteri bawa amalan dia, anak bawa amalan dia, masing-masing bawa amalan dia. Ya, yang inilah yang Nabi SAW bimbang. Nabi kata yang aku paling takut sekali menipu kamu ialah mereka yang muflis. Ya, mereka yang muflis, mereka yang bankrupt. Ya, Nabi kata aku bimbang sangat akan menipu umat aku ni. Di antara kebimbangan Nabi apa dia? Muflis, ya, bankrupt. Ya, Nabi tanya, ya, siapakah yang bankrupt? Ya, apa makna bankrupt? Kata sahabat, bankrupt tu tak ada harta ya Rasulullah. Ya, tak ada duit, tak ada apa, semua harta dia, gaji dia kena rampah di bank pasal bankruptcy. Ya, Nabi kata bukan itu. Ya, itu bankrupt dunia. Adapun yang Nabi bimbang bankrupt di akhirat. Siapa dia bankrupt akhirat? Orang yang beramal soleh, beribadah pada Allah, semayang, puasa, tetapi ada yang disakiti, ada orang difitnah, ada orang dimaki hamu, ada orang dicerca, ada orang dirampak, macam-macam. Maka di akhirat besok, ya, Allah Ta'ala serahkan suratan amalan masing-masing. Sama je tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pakar besar jadi menteri, kita jadi menteri, masing-masing dapat suratan amalan masing-masing. Dan Allah Ta'ala suruh tengok, masing-masing buka suratan amalan masing-masing. Ya. Bila tengok amalan, tengok kitab ni, dia kata apa dia? Ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masya-Allah, kitab apalah ni? Kitab apalah? Semua tulis. Yang besar ditulis, yang kecil pun ditulis. Saya garu gatal ni pun ditulis. Garu gatal ni pun ditulis. Padahal ada pahala, ada dosa tak garu gatal? Tak ada apa, perbuatan harus. Kita tarik benang, kita gunting benang pun ditulis. Ya. Semua ditulis. Ya. Cuma nak dihisap tak hisap terpulang pada Allah Ta'ala. Ya. Tak semua dihisap. Ada orang masuk syurga tanpa hisap langsung. Ya. Amalan dia bertimbun. Tapi ya, masuk syurga tanpa hisap. Ya. Kenapa tak dihisap? Kerana akhirat ialah maliki yaumiddin. Terpulang pada Allah. Ya. Maliki yaumiddin. Akhirat itu ialah hari segala urusan terpulang pada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada harta, tak ada faedah, anak pinak, keluarga, pangkat, kebesaran tak ada faedah, melainkan mari jumpa Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Selamat daripada syirik pada Allah, selamat daripada riak takabur, selamat daripada dosa pada Allah Ta'ala. Ada tak orang yang tak ada dosa? Hampir tak ada, kecuali nabi-nabi, kerana dia maksum. Ya, manusia semua ada dosa. Ya. Al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak akan sunyi daripada salah, daripada silap dan daripada terlupa. Ya. Summiyal insan linisyan ni, dinamakan kita ni manusia kerana sifat pelupa tersebut. Kerana sifat pelupa itulah Allah hantar nabi-nabi, silih berganti. Kerana lupa tu Allah Ta'ala kekalkan Quran sampai kiamat tidak akan musnah. Kenapa? Kerana manusia tabi'inya pelupa. Tapi bila bangkit di akhirat, masing-masing bawa amalan. Ya, maka siapa yang berebut buat baik, maka dia mendahului orang lain. Satu hari lepas sembahyang subuh, ya, Nabi SAW berpaling. Nabi tanya, siapakah di kalangan kita yang pagi ni telah pun ziarah orang sakit? Lalu kata Sayyidina Al-Khattab, ya Rasulullah, tak sempat lagi ziarah ya Rasulullah, baru sembahyang subuh, baru bangun tidur, mari masjid sembahyang. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar dah ziarah orang sakit pagi tu. Pagi ni siapa yang ziarah orang sakit kita? Tak ada. Pasal apa? Tak sempat macam. Kata Sayyidina Al-Khattab, Nabi kata, siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah beri makan pada orang miskin? Beri makan pada orang lapar? Tak ada ya Rasulullah. Kalau macam kita pun tak minum lagi, tak makan lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapakah di kalangan kita yang pagi ni telah pun bersedekah? Mungkin saya kata sedekah ni ramai pagi ni dah sedekah. Ya, sebab ada orang yang bangun pagi dia sebelum pergi masjid, dia ada tabung di rumah dia. Ya, dimasukkan pagi-pagi, dia sedekahkan terus. Dan tabung tu akan diberi pada orang susah. Mari pun masuk. Ataupun kita bawa duit sampai masjid, kita masuk tabung masjid. Ya, ramai pagi ni, insya-Allah pagi dah bersedekah. Ya, tapi bila Nabi tanya siapa dia kalangan kamu yang kita pagi dah bersedekah, ya, senyap. Sayyidina Bakar, kata Sayyidina Bakar, saya Rasulullah.
Kata Umar Al-Khattab, bila aku tengok Nabi tanya 3 perkara dan semua orang lain tak buat melainkan Abu Bakar As-Siddiq, lalu aku kata, patutlah Abu Bakar masuk syurga dulu pada orang lain, dan patutlah Abu Bakar boleh pilih syurga mana dia nak masuk. Pasal apa? Kerana dia termasuk golongan Al-Muqarrabun. Ya, golongan yang berebut buat baik dulu pada orang lain. Ya, orang yang buat baik dapat pahala. Tapi orang mendahului orang lain, dia bukan dapat pahala dia. Semua pahala orang ikut belakang dia. Umpama kita lancar tabung derma. Ya, tuan-tuan, saya lancarkan tabung derma untuk masjid. Kita ambil duit, kita boh duit kita dulu. Ya, kemudian orang lain boh orang lain. Semua pahala orang sedekah tu kita dapat, semua dapat pada kita, mereka tak kurang sikit pun. Ya, sebab apa? Sebab kita dulu pada orang lain dalam melakukan kebaikan. Nabi kata, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang buat kebaikan, dia dapat pahala kebaikan dia tu. Ya, Bilal mari azan, dapat pahala tak? Dapat pahala. Ya. Saya dulu ingat ke pahala paling besar imam, rupanya tak, pahala paling besar Bilal. Ya. Saya dulu ingat dalam masjid ni yang paling besar sekali imam. Rupanya tak, Bilal yang paling besar pahala. Ya, pasal apa? Kalau Tok Bilal tak bang, Tok Imam tak mari. Kita mari ni dengan azan kita mari. Ada yang mari sebelum azan ada. Tapi pahala Bilal. Sebab tu Allah Taala, Nabi sebut dalam hadis, Bilal ni akhirat besok di pada mahsyar kepala ni tinggi. Ya. Ditinggikan kedudukan dia hingga ahli mahsyar, orang pada mahsyar, oh ni Bilal. Kenal tu sebab ditinggikan dia berbanding orang lain. Masya Allah. Ya. Jadi bila azan dia dapat pahala. Dia dapat pahala dah. Dan kemudian mari 100 orang semayang. Semua pahala 100 orang semayang tu dapat pada Bilal. Tapi pahala orang tu tak kurang lah. Bukan Allah ambil pahala kita bagi Bilal. Tak. Ya. Allah Ta'ala duplicate satu lagi, pahala semua ni diberi pada Bilal. Ya. Kita buka kedai. Tuan-tuan buka kedai. Ya Allah, aku buka kedai ni, kita jual barang haram, kita jual barang yang halal, kita nak orang ramai dapat mudah kemudahan. Kita buka kedai, kita dapat pahala lah. Ya. Orang beli tak beli tu kemudian. Ya. Siapa-siapa yang menyeru kepada kebaikan, kata Nabi, dia mendapat pahala kebaikan semua tersebut. Dan kebaikan-kebaikan orang yang mengikutinya di belakang, dan tidak kurang sedikit pun pahala mereka. Ya, Masya Allah. Sebab tu kan dosa bunuh paling besar ke atas dunia, dosa Qabil yang bunuh adiknya Habil. Ya. Berapa orang dibunuh? Seorang je. Habis kenapa dia menanggung seluruh dosa bunuh atas dunia? Kan dia memulakan perbuatan pembunuhan. Ya. Dan sebab tu kalau kita menyeru kebaikan, ya, hari ni mudah tuan-tuan tak perlu jadi orang alim, nak mengajar dulu, nak mengajar kena alim, nak tak berani. Sekarang ni pagi-pagi kita dapat satu mesej, orang bagi satu hadis sahih, kita pun forward pada orang lain. Kita pun dapat pada kawan kita dapat, oi bagus hadis ni, dia pun sebar lagi. Dalam 100 orang yang disebar, katakanlah 10 orang beramal dengan hadis yang kita sampaikan. Sebab tu almarhum Tok Gani Aziz waktu dia pesan pada saya, dia kata kita ni dalam kuliah, dalam mengajar, ceramah politik ke apa, kena ada 3 perkara. Kita mengajar ke, ceramah politik ke, ceramah apa pun, kena ada 3 perkara. Pertama, kena ada menyampaikan suatu ilmu supaya orang mari dengar tu dapat ilmu. Ya, bukan duk hoha rio balik tak tahu benda. Sedap tapi tak tahu benda. Ya. Sekurang-kurang biar dapat ilmu. Orang mari dengar tu dapat ilmu. Yang kedua, dia kata kena ada, ya, kalau sekiranya sesuatu benda yang berlaku semasa, kena ada ulasan. Ya, kena ada sentuh isu-isu semasa supaya orang tahu tentang bagaimana sikap Islam dengan isu-isu tersebut. Yang ketiga, kena ada bekalan. Dipesan sangat-sangat, dia kata kena ada bekalan. Ya, bekalan apa dia? Dia kata ke hujung ceramah, ke tengah ceramah, ke tak kira lah. Kena bagi satu-satu bekalan, satu-satu amalan yang orang lain boleh awak balik, kamu dia boleh beramal. Kita dapat pahala. Umpama sebut, Nabi kata siapa-siapa sebelum tidur dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, 3 kali. Nabi kata siapa-siapa sebelum tidurnya dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Nescaya Allah Ta'ala akan ampun semua dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya sebanyak bilangan pasir atas dunia, walaupun dosa sebanyak bilangan daun kayu atas dunia sekalipun, yang dosa-dosa kecil lah, bukan dosa besar. Nescaya Allah Ta'ala akan ampun semua dosa-dosa dia. Kita beritahu macam tu, ni dalam ramai-ramai ni tu kalian, ada tak balik di beramal? Ada. Saya sendiri pun bila dengar, oh ini bagus ni, kita pun boleh beramal. Ya, Nabi kata siapa-siapa lepas main maghrib atau lepas main subuh, lalu dia menyebut Allahumma ajirna minan nar. Dalam hadis Allahumma ajirni minan nar. Dalam hadis. Ya. 7 kali nescaya Allah Ta'ala akan selamatkan tubuhnya daripada sentuh oleh api neraka di hari akhirat. Ya, bila kita sampai macam ni, bekalan ni, kata bekalan ni, kita beri sesuatu, orang lain boleh ambil, boleh beramal, dan setiap orang beramal tu kita dapat pahala, dia pun dapat pahala dan kita pun dapat pahala. Dia kata yang ni kena ada, ya, dalam kuliah ke, dalam ceramah ke, dalam apa, ya, biar orang mari dengar, dapat bekalan, orang balik, dan dia boleh beramal dengan amalan tersebut, kita pun dapat pahala dan dia pun boleh sampai pula pada orang lain, boleh sampai. Ya, maka kerana itu bila akhirat tu Allah Ta'ala sebut. Yang ketiga, na'udzubillah, yang ketiga ialah golongan yang syirik pada Allah, yang tak boleh mendengar, golongan pelaki. Ya, digambarkan dalam hadis bagaimana, digambarkan ayat tadi bagaimana orang ini hidup bangkit di akhirat, ya, maka dia diazab, dia tidak makan melainkan zakum, na'udzubillah, ya, dan tidak mengenyangkan dia. Ya, zakum ni satu jenis pokok yang hidup dalam neraka Allah Ta'ala. Ya, pokoknya berduri, kata Rasulullah. Ya, dan ahli neraka ni dia lapar sebagaimana kita atas dunia lapar. Ahli syurga juga lapar, dia makan dan dia tidak akan buang air. Ya, sekali makan banyak, bukan kan lapar tapi kan sedapnya dalam syurga. Ya, hingga disebut 100 pinggan sekali makan ahli syurga. Ya, pokok Yahudi ni bila dengar Nabi kata orang ahli syurga ni dimakan banyak, lalu mereka kata, ya, Muhammad beritahu ahli syurga ni sekali makan 100 pinggan, sekali makan banyak-banyak, agak-agak awak lah banyak mana tandah dalam syurga. Punya jahat kepala otak dia. Bila Tuhan sebut makanan, dia mikir tandah. Ya, sebab tu saya sebut pagi semalam, ya, kita hidup ni dia bergantung pada siapa. Lebah, ya, oleh kerana matanya mencari bunga, walaupun dia masuk dalam kawasan sampah, maka dia akan cari dia bunga. Ya, orang yang jahat seumpama lalat langau, walaupun dia masuk kebun bunga yang beribu bunga, tapi oleh kerana mata nak cari keburukan, kejahatan, maka dia akan cari mana bangkai. Dalam tambung tu dia boleh cari mana bangkai. Pasal apa? Kerana kepala dia, otak dia, pemikiran dia hanya duk cari keburukan. Maka dia akan jumpa lah, dia cari kat dalam taman tu. Walaupun taman bunga ada satu lalat ataupun satu cicak mati, maka dia akan cari cicak bangkai cicak. Pasal apa? Kerana kepala dia, otak dia demikian. Tapi orang yang baik, walaupun dia tempat sampah teruk, tapi dia cari nilai baik. Ada nilai baik di situ. Sama juga orang kafir. Yahudi ni, bila Nabi sebut ahli syurga ni akan makan 100 pinggan sekali makan, dia boleh fikir agak-agak banyak mana tandah. Punya teruk kepala otak dia. Ya. Ya. Dia tak nampak kebaikan syurga tersebut, nikmat syurga. Lalu kata Nabi, ahli syurga ni makan banyak mana pun, kita tak buang air, tak ada tandas besok dalam syurga. Ya. Tak ada tandas. Ada pula yang mari tanya, Ustaz, saya ni kuat merokok, api ada tak? Dia tanya, ada tak rokok dalam syurga? Ada kawan saya kata, rokok ada, kata dia, tapi api kena ambil ke neraka. Siapa isap rokok, api kena ambil ke neraka. Oh, teruk kata. Lu fikirlah sendiri. Sebenarnya bila Allah Ta'ala kata benda tu tak elok, makruh makna benda yang Tuhan tak suka. Yang tak suka ni Allah. Kita ni kalau tak suka isteri kita, tak kira lagi. Marah-marah tak mau pergi kedai, senyap dia. Tak. Tapi yang kalau marah tu mak kita, lain macam. Kalau marah tu kawan kita, dia marah ni sama je. Perkataan marah. Tapi nilai dia duduk pada siapa yang marah tu. Bukan duduk pada perkataan tu. Kalau isteri marah lain, mak marah lain, kawan-kawan marah lain, Allah marah tentu lain. Ya. Jadi begitu juga satu-satu amalan. Bila kita nak buat ni, yang tak suka ni siapa dia? Ya. Maka Nabi kata, man akala sawman aw basalan faly'tazilna.
Au falyatazil masjid dan waliyakun fi baiti. Siapa-siapa yang makan benda bau bawang ke apa sebagainya, maka tolong duduk jauh pada aku. Ya. Dan duduk rumah kata Nabi. Kuarantin. Tak payah mari masjid aku. Tak payah mari masjid lah. Ya, duduk rumah. Ya. Pasal apa? Kerana benda tu bau mengganggu orang lain. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Kalau tidak menyusahkan umatku, kata Rasulullah SAW, nasihat aku merintahkan mereka bersugi setiap kali mereka datang masjid, mari sembahyang. Ya, bersugi. Ya, jadi supaya jadi benda tu makruh juga. Ya, makruh kan banyak. Bukan makruh haram ni bukan satu dosa. Dia berbagai martabat. Ya. Dia ada berbagai-bagai makam dia. Ya, maka makam itu tidak sama antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Haram. Minum arak haram, zina haram, judi haram, syirik haram. Sama tak makam dia? Tak sama. Ya. Sama juga dosa. Dosa besar. Banyak dosa besar. Ya. Kita baca dosa besar apa dia? Berzina, minum arak, berjudi. Ya. Mengotorkan sungai hingga mengganggu punca minuman manusia. Dosa besar. Dulu tak masuk dosa besar ni. Tapi bila saya tengok, saya jaga kementerian ni, tu masuk dosa besar. Pasal apa? Dengan pencemaran tersebut menyusahkan orang ramai. Sampai habis tak dapat bekal air. Macam baru ni, Sungai Gong baru ni. 5 juta tak dapat bekal air. 4 hari tak ada air. Dosa kecil, dosa besar. Tentulah dosa besar. Walaupun tak senarai dulu-dulu, mana ada dulu. Ya. Jadi oleh kerana itu, setiap dosa tu kan dia berubah. Orang yang kena kuarantin, pakai gelang, resiko jangkitan COVID. Tiba-tiba dia keluar ke bandar, dia keluar ke pasar. Dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Pasal apa? Efek dia, kesan dia mungkin menjangkiti orang lain. Ya. Dan bila jangkit pada orang lain, dia sistem berubah tuan-tuan. Allah Rabbi, dulu kalau orang sakit kita boleh pergi ziarah. Hari ni orang sakit kita tak boleh nak pergi ziarah. Kalau dia mati, kita dulu bila mati anak beranak keluarga boleh sembahyang jenazah, urus jenazah, mandikan dia. Sekarang tak boleh. Kena COVID, kita nak mandi jenazah ayah kita tak boleh. Ya. Jadi sembahyang jenazah pun tak boleh ramai. Usung kubur tak boleh. Maknanya dosa kecil, dosa besar. Tentu dosa besar. Ya. Sebab tu orang yang positif, yang pakai gelang ni orang risiko. Ya. Jadi oleh kerana itu tak apalah. Apa pun sebenarnya setiap zaman tu dia akan berubah setiap waktu. Dan kepada kita, apa pun perubahan hakikat sama tuan-tuan. So risaulah. Ada kata-kata masyhur daripada seorang ulama. Dia kata sebenarnya tuan sekalian, kereta yang mahal dengan kereta yang murah sama je. Kereta yang dibeli dengan harga RM1,000,000 dengan kereta yang dibeli dengan harga RM20,000 sama. Apa samanya? Sama-sama boleh naik. Sama-sama boleh gerak. Bila sampai trafik light merah, sama-sama berhenti. Sama je. Orang yang ada pendapatan RM20,000 sebulan dengan orang pendapatan RM1,000 sebulan, hakikat sama. Apa dia? Orang ada RM1,000 boleh makan, orang RM1,000 kan RM1,000, RM20,000 boleh makan, boleh pakai, sama je. Hakikat sama. Kita ni waktu kita muda, duit kita tak ada, tenaga kita ada, macam-macam perancangan, tapi tak boleh buat pasal apa? Duit tak ada. Bila kita bekerja, kita ada duit, kita ada tenaga, masa pula tak ada. Pasal apa? Saya buat kerja. Bila kita pencen, kita ada duit. Duit kita ada. Masa kita ada. Tak kerja pencen, masa pun ada. Tapi apa tak ada? Tenaga pula tak ada. Ya. Tak boleh kira. Pasal apa? Sakit lutut, sakit pinggang. Ya. Duit ada, tak boleh buat. Ya. Hakikat hidup ni begitulah. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita rasa nak buat, pertama, tak percaya dengan syarak. Buatlah tu sekalian. Ya. Hujung minggu kita bekerja, okey, kita pergi hari ni kita pergi berkelah. Ya. Isteri kata, "Ayah, pelik. Suami ajak berkelah, tak pernah ajak hidup ajak berkelah. Balik-balik kuliah kata jom pergi kelah." Isteri tanya, "Ada duit ke?" "Tak, kelah buat pokok sawit tak apa." Ya, tak semi pantai. Buat pokok sawit tak payah lain kali. Ya, tapi sebenarnya kita buatlah sesuatu kerana waktu tu akan hilang. Ya, sekarang kita jumpa kawan, tuan-tuan baiklah dengan kawan. Pasal apa? Satu masa kita akan hilang sahabat kita ni.
bukan hilang putus hubungan balas dah, tapi kita dah tak ada masa nak raih dia, tak ada masa nak bersama dia, tak ada masa. Jadi waktu ada masa ni kita buat. Ya. Apapun kepada kita nak tutup kuliah pagi-pagi ni, ya, hidup atas hukum Allah Taala ialah hidup yang Tuhan bagi. Nikmat kita nampak zahir tak sama orang kaya, orang miskin dan sebagainya kita, tapi hakikat sebenar bila bangkit daripada mahsyar, lalu berkatalah orang yang tak ada pangkat, nasib baiklah aku tak ada pangkat, kalau pangkat banyaknya soalan di akhirat. Ya, saya sebut pada tuan sekalian, beza saya dengan tuan-tuan satu je, Allah akan tanya saya di akhirat dan tuan-tuan Allah tidak akan tanya di akhirat. Ya, maka kalau kita guna tempat baik, Allah bagi pahala pada kita. Kalau kita guna tempat maksiat, maka kita menanggung dosa lagi besar pada orang lain. Ya, maka kan itu kita tengok, ya, dalam hidup atau hukum ini ialah buat apa yang kita, ya, tidak percaya dengan syarak, ya, dan kita harapkan insya-Allah mudah-mudahan kebaikan yang kita ada itu kebaikan yang berterusan. Ya, wallahu alam. Ya, semoga Allah Taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Ya, jadi sepatutnya doktor hari ni pagi ni. Ya, insya-Allah kita sambung semula dengan kuliah hadis beliau. Saya pun rasa sebelum ni boleh juga ikuti kuliah hadis dia. Ya, tapi bila dipindah ni payah sikit. Ya, insya-Allah bagian pun yang diberkati Allah Taala. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minma jahilna wa zakkirna minma nasina. Rabbana tabayyana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.